Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, hari ni buku teks muka surat 257. Okey, 257. Cikgu harap buku teks ada bersama dengan awak. Okey, dan ada buku apa? Ada buku tulis. Okey. Dan yang seterusnya buku nilam berwarna hitam tu. Okey, buku nilam cikgu harap awak buat dah. Okey, harap awak buat sebagai latihan. Okey, ada masalah boleh tanya dalam grup besar. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua kita sambung lagi perjalanan kita. Okey, semalam kita dah belajar berkenaan dengan sesaraf. Okey, hari ini kita akan melihat satu objek yang bergerak iaitu yang melibatkan soalan berkenaan dengan halaju. Okey, bila dapat soalan macam biasalah. Okey, dapat soalan contek. Contek lah. So, contek. So, harap sangatlah contek. Sebabkan ada buku teks tu. Buku teks itu adalah punya hak sekolah ataupun hak kerajaan. Cikgu harap buku teks itu awak boleh contek tapi contek pakai pensel. Okay. Contek pakai pensel. Jangan melampau lah pakai pen warna dan sebagainya. Pakai pensel dah lah. Okay, yang pertamanya adalah dia bagi satu kata kunci halaju. Unit dia adalah meter per saat. Yang keduanya ia bagi equation. Okey, iaitu yang perlu kita ambil kira yang mana T ini adalah dalam sebutan apa? Saat. Okey, T adalah dalam sebutan saat. Bila T dalam sebutan saat, okey, pergerakan ini adalah T saat lah. Okey, tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama dia nak apa? Soalan yang pertama? Soalan yang pertama yang perlu awak kena tahu adalah kata kunci kat sini. Okey, apa kata kunci dia? Okey, kata laju seketika. Maka laju seketika ini bermaksud dia hanya melihat dalam masa T sama dengan 3 saja. Kita tak kaji T sama 1, kita tak kaji T sama 0. Okay, so kat sini laju seketika kat sini adalah T sama dengan 1. Okay, so harap awak faham lah kat sini. Okay, T sama dengan 1. Boleh? Okay, so kat sini ada T sama 1 lah, seketika. Iaitu dalam tempoh mana? Tempoh mana? Iaitu tempoh T sama dengan 3. Okay, agak-agak kalau cikgu tinggal macam ni boleh buat tak? Boleh ya. Okey, yang ini cikgu rasa tidak ada masalah. Kalau soalan pensel gini kan senang kalau soalan pensel macam ni kan senang. So macam biasalah 12 7 21. Okey. Iaitu soalan nombor 2 ini. Cuma kat sini cikgu perlukan ingat bila nak jawab soalan tu pastikan macam kita jawab soalan SPM. Kena biasakan diri. Kena biasakan diri. Walaupun soalan ni soalan asas, soalan yang tak gabung lagi, tapi kita anggapkan dia soalan SPM. Baru rasa seronok kita nak ulang kaji. Kadang-kadang tak perlu banyak 2, 3, 10 soalan. Memadai 5 soalan lah sebenarnya satu hari untuk kita ulang kaji. Okey, so V kat sini adalah apa? T kuasa 2 tolak dengan 8, T tambah dengan 7. Okay. So soalan A kat sini adalah T sama dengan apa? T sama dengan 3. Awak masuk je. Iaitu V 3 kuasa 2 tolak dengan 8 kuasa 3. Sebab dalam kira ni tak semestinya sebiji macam cikgu. Cuma cikgu harap adalah pattern-pattern yang mudah kita faham. Contohnya nanti awak garis belah kanan lah, apalah tak semestinya sebiji. Okay.
So awak kira je kalkulator. Nak buat sesa pun boleh. Tapi bagi cikgu yang ni kira kalkulator senang kan. So kalkulator boleh baca. Dia tulis negatif 8. Sudah negatif 8. Apa maksud negatif 8 kat sini? Okey. Maaf ada semalam. Nipu semalam. Hakim dia pernah dibincang soalan ni. Lepas tu dia kata cikgu dia ajar tulis unik. Okey. Tidak ada masalah tulis unik. Kalau belajar dengan cikgu ni boleh. Tambah tulis unik pun boleh. Nak tulis unik pun boleh. Okey, kalau nak tulis unik, okey, pastikan unik betul lah. Ambil mana unik dia? Ni unik dia ni. Tebel ni. Cikgu ambil warna merah ni. Ni unik dia. Tu dia. MS tolak 1. So, pastikan unit dia sama lah. Kalau tambah tulis unit pun, tidak ada masalah. Okay. Apa maksud negatif 8 kat sini? Apa maksud negatif 8 kat sini? Okay, kita dah kira dah. Tiba-tiba kita dapat negatif 8, apa maksud dia? Laju berkurang. Okay, laju berkurang. Kalau kita nak buat garis nombor, laju berkurang. Laju berkurang boleh. Kalau kita nak buat garis nombor, ke kiri. Ke kiri. Okey, ke kiri Kalau kita nak buat garis nombor, kita ke kiri. Okey, kita ke kiri. Okey, katakan kat sini. Okey, ingat kalau nak buat garis nombor, dia kena ada S lah, sesaran betul. So, bagaimana kita nak cari sesaran kat sini? Apa maksud V hari tu? Apa maksud V? V sama dengan DS per dengan DT. Ingat tak? Okey. Sebabkan ni ada nasi berita tapi tajuk lain. Okey, yang ni cikgu tinggal dulu. Nanti kita gabung dengan tajuk yang satu lagi. So kat sini katakan cikgu nak buat garis nombor. Okey, katakan. Okey, kalau nak buat garis nombor ni dia mesti ada apa? Dia mesti ada sesaran lah. Dia mesti ada dua benda. Tapi tak ada pun tak apa. Ada masalah Okey, katakan kat sini. Garis nombor cikgu. Okey. So sepatutnya line ni adalah line S. Sepatutnya iaitu line S. Start daripada origin. Kalau start kat ni sebenarnya kita boleh cari apa? DS. Okey. Cikgu cari DS lalu boleh tak? Okey, V sama dengan DS per DT. Tak? Okey, kalau S sama dengan, ingat tak? V DT. Apa belah kanan, belah kiri, belah kanan dia mesti ada 3 benda. Okey. Kalau biasanya kita ada T kena S. Semalam kita belajar T dengan S betul tak? Ni. T, ni S, ni T. Sekarang ni kena ada S, T dengan V. Ada 3 benda lah. Okey, katakan kat sini. Cikgu nak cari apa? Tapi cikgu rasa belajar dah. Ajar lalu senang. V sama dengan VS per DT. Okey. So, cikgu alih So, S sama dengan DT pindah. So, jadi DT lah kat sini. So, sini adalah V. Sini adalah integrate. Okay. So, masuk je S. Masuk je V. Okay, V kat sini sama dengan apa? T kuasa 2. Tolak dengan 8T. Tambah dengan 7 DT. Gitu. Panjanglah pula. Panjang tambah. Okay, kalau equation pendek kan senang. Okay. So akan dapat T kuasa 3 per dengan 3 tolak 4T tambah dengan 7T tambah dengan C. Boleh? Okay. Kalau nak cari S lah. So, nanti buat equation panjang ni, nanti cuba buat cari S nanti.
Lepas tu cari C dulu Okay. Okay, so kat sini nak kawal-kawal. Okay, kalau nak lukis lah. Okay, kalau cikgu lukis lah. Cikgu anggapkan T3 sebelah kiri. Sebab apa T3 sebelah kiri? Sebab S ni kita tak tahu jarak dia tak. Kita tinggal je, kita abaikan dulu. Okay, T3 sebelah kiri. Sebab apa T3 sebelah kiri? Sebab V dia adalah V negatif. Dapat. Gitu. Okay, V dia adalah V negatif. Dapat kat sini. Okay. Okay, yang seterusnya. Cikgu bagi yang seterusnya. Iaitu, hitungkan nilai-nilai T. Tengok nilai-nilai T. Maknanya jawapan dia mesti lebih daripada 1. Nilai-nilai. Jawapan dia mungkin 2, mungkin 3. Dalam saat apabila zarah itu berhenti seketika. Hilang dah highlight. Okay, berhenti seketika. Ini adalah term sains ataupun term matematik. Okay, apa maksud berhenti seketika? V kosong. V kosong. Ya, V kosong. Okay, semalam kita dah belajar dah. Okay, sesaran seketika ni dalam tempoh tertentu Okay, so kalau berhenti seketika berkenaan dengan hal laju, maka V kat sini adalah kosong. Okay, V kat sini adalah kosong kat sini. Okay, so macam biasalah. Nampak macam senang, tapi kena faham lah. Kena faham term dia. Soalan ni bagi cikgu memang senang nak skor. Okay, tajuk ni memang senang nak skor. Sebab dia dah belik warna. Okay, so B kat sini kita dah katakan bahawa V sama dengan kosong. Sebab dia berhenti seketika. Okay, so ambil persamaan tu iaitu T kuasa 2 tolak dengan 8 T tambah dengan 7 sama dengan kosong. Okay, lepas tu awak tekanlah kalkulator. Okay, kalkulator cikgu mana? Okay, dah jumpa cari. Maka T kat sini dapat 7. Kat sini adalah T sama dengan 1. Okay, cikgu dah kira dah semalam Okay, kalkulator tak tahu mana. Okay, so T tolak 7. T tolak 1. Mesti ada perfaktoral. Okay, mesti ada perfaktoral kat sini. Okay, so jawapannya ada ke negatif? Tak ada. Kalau tak ada, kedua-duanya boleh diterima. Okay, 1. Okay, berhenti seketika. Berhenti seketika. Okay, tambah awak plot graf kat sini biar nanti kita belajar. Cikgu tengok semalam, baru pasal semalam, kita ada satu tajuk yang kita kena plotkan graf nanti. Okay, okay, 8.2. Kalau ada lambat, kita pergi laju sikit hari ni. Sebab malam, Itali menang lah. Siapa tengok bola malam? Kita geng. Okay. Gitu je nak cari nak jawab. Okay, cari nak jawab untuk soalan ni. Okay, begitu juga dengan C. C pun dia ada kata kunci dia. Semalam cikgu dah kata dah. Dia kata apa? Yang ini, dia kadang-kadang ada word tu, dia boleh memeningkan kita. Okay, memeningkan kita. Ada word tu tidak memeningkan kita. Contohnya berhenti seketika. Jangan tengok pada berhenti seketika je. Tengok hal yang kita bincangkan kat sini adalah hal laju. Apabila hal laju berhenti seketika, maka V dia kosong. Berhenti. Dia gerak macam gini lah. Awak nak pergi Meiding, tapi pergi singgah dulu beli air tengah jalan. Tu maknanya berhenti seketika. So adakah hal laju kereta awak tu bergerak? Tak. V awak kosong. Tapi lepas tu apa yang berlaku? Meneruskan perjalanan. Macam tu soalan ni lah. Okay, dia berhenti semasa T1. 2 kali berhenti ni. Lepas tu dia meneruskan perjalanan. Lepas tu dia okay, lepas tu T sama dengan 7. Okay, T sama dengan 7. Okay, kalau ikut graf, berhenti seketika berlaku di paksi T lah. T kalau kita nak buat graf, okay, buat graf. Seketika ni berlaku kat sini. Mungkin 1 dengan 7.
Okey, graf dia graf senyum lah. Senyum kemasan senyum lah. Gini lah. Okey, gini. Okey, ia berhenti sini. Lepas tu ia meneruskan perjalanan. Okey. Dah tahu graf senang je upload dalam Desmos. Kalau malas lah. Kalau malas guna Desmos. Kalau rajin lagi guna kertas graf. Okey. So kat sini dia kata perkara yang pertama julat. Julat dalam masa dia lebih besar lebih kecil sama tu julat. Lebih besar dengan sama, lebih kecil dengan sama. Dia ada 4 julat dalam tajuk ni. Okey tak? Simbol dia macam biasa. Cikgu rasa tidak ada masalah simbol dia. Besar kecil, besar sama, kecil sama. Julat. Okey. Kalau sama dengan tu tak julat untuk tajuk ni sebab dia adalah nilai. Okey. So situasi dia adalah bergerak ke kiri. Kat sini berlakunya assumption, andaian. Andaian apa? Andaian secara kebiasaan. Pergerakan orang kebiasaan bila zarah itu bergerak ke sebelah kiri, okey, yang berlakunya adalah V dia mesti lebih kecil daripada kosong. Apabila zarah itu bergerak ke kanan, okey, V dia lebih besar daripada kosong. Sebenarnya zarah itu bergerak daripada kiri itu bermaksud katakan ini adalah sesarang, ini adalah kosong, T kosong, S kosong. Ke kiri maknanya ke kiri lah. Tu nilai dia lebih kecil. Lebih kecil kat sini. Okay. So kat sini macam biasalah. Iaitu istilah dia memainkan sebelah kiri. So assumption kita adalah V sama kosong. Untuk soalan ni, kita guna macam biasa. Tapi kadang-kadang ada soalan tu di start daripada kiri. Tu kena hati-hatilah. Okay. So kat sini soalan ni kita anggapkan macam biasa. So kita faktor je maknanya. Ambil nilai hak atas ni iaitu T. T2 tolak 8. T tambah 7 lebih kecil daripada kosong. Okay. Lepas tu faktor je kat sini. Okay. T tolak 7 macam hak atas je lah. Tolak 1. Okay. So T dapat apa sini? T dapat kita besar sikit. T dapat 7 dengan T dapat 1. Okay, bila dalam keadaan macam ni, okay, yang ini wajib buat. Yang ini wajib buat. Kadang-kadang ada markas sini. Kadang-kadang ada markas sini. Okay, kena buat yang ini. Okay, so sebelah kiri nilai yang paling kecil 1. Sebelah kanan nilai yang paling besar 7. So kita tengok anak panah masuk ke mana? Anak panah masuk ke dalam. So dia dagu lah. Sikit ni adalah dagu dengan telinga sahaja. Okey, yang ini awak dah belajar dalam fungsi kuadratik sebenarnya. Okey, fungsi kuadratik sebenarnya. Okey, so jawapan akhir dia di antara. So 1 di antara T di antara dengan 7. Biasanya pelajar dia silap 1 je. T ni dia buat X. Tiba-tiba mari X. Cikgu pun tak tahu macam mana dapatnya X. Okey, mungkin dia ambil daripada kalkulator dia. Sebab kalkulator dia bagi X So, salah. Walaupun nilai betul, simbol salah. Okey. Ini untuk soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 2. Sebab hari ni nak pergi cepat sikit hari ni. Nak pergi ke tajuk yang seterusnya. Okey, soalan nombor 3 kat sini awak tengok soalan 3 pun sama. Okey, soalan 3 pun sama. Yang pertamanya ada perkataan pecutan seketika. Okey, pecutan seketika berkenaan sini adalah pecutan unit dia adalah ms tolak 2. Yang keduanya diberi equation A sama dengan 8 tolak 4T. Okey, tapi hati-hati soalan ni dia kata apa? T ialah masa yang diambil selepas melalui O. O ini bermaksud asalam. Okey, melalui O. Okey. So, pecutan seketika apabila timpat. Seketika ni bermaksud kat sini adalah kita nak tengok apakah yang berlaku kepada pecutan sekiranya T adalah apa? T adalah 4. Itu maknanya pecutan seketika. Siapa masuk ni tak? Dan approve. Masuk sekali lagi lah.
Okey, duk nulis-nulis tertukar. Okey. So macam biasa kat sini, okey, banyak cara boleh jawab. Dia sebenarnya banyak kaedah nak selesaikan kat sini. Okey, cuma cikgu ambil yang asas dulu Okey, asas dulu. Dia bagi A bersamaan dengan 8 tolak 4T. Okey, so nilai A kat sini, soalan A kat sini, iaitu dia kata apa soalan A kat sini? T sama dengan 4. Okey, berjuta seketika. Okey, ganti je lah. Okey, kira macam biasa 8 tolak 16 dapat negatif 8. Apa maksud negatif 8? Nyah percutan berlaku. Jangan robah negatif Mana ada A negatif, mana ada A negatif. Dia sibuk dengan metafizik. Fizik negatif ni kita gantikan dengan ayat tu, nyah percutan tu. Tapi dalam matematik tambahan kita nak gantikan. Okey, kalau nak gantikan tidak ada masalah. Biasanya negatif 8 ni awak tahu dah berlakunya nyah percutan. Sebab kita dalam matematik tambahan kita hanya nak tengok konsep pengiraan je. Kita tambah tengok dia ada konteks fizik. Tapi nak buat tidak ada masalah. Okey. Yang kedua. Ni yang kedua. Okey, laju maksimum ke minimum ke. Ni tengok nota belakang dia. Okey, dia kata apa? Dia nak masa laju dia guna perkataan. Tengok. Soalan berkenaan dengan percutan, tapi yang berlakunya adalah laju maksimum. Okay, semalam cikgu dah cover dah. Ni nota dia. Okay, nota dia. Dalam buku nilai pun ada nota dia boleh tengok. Okay. Kalau kita tengok kat sini, sini adalah S berkenaan dengan S. Bila T kosong? Bila sasaran awal, laju awal, percutan awal. Okay. Okay, ini adalah V. Bila V kosong? Bila laju minimum, sasaran maksimum. Okey, ni untuk A. Bila A kosong? Apabila laju minimum, laju maksimum. So kat sini begitu juga dengan soalan tadi. Dia menggunakan perkataan maksimum pada laju. Okey, maksimum pada laju. Apa maksud maksimum pada laju? Iaitu A sama dengan kosong. Cara baca dia. Okey, bila A sama dengan kosong kat sini masuk je lah. Iaitu 8 tolak 4T sama dengan kosong. Maka T sama dengan 8 bahagi dengan 4. So T adalah 2 lah. 2. So laju percutan maksimum apabila T sama dengan 2. Laju maksimum apabila T sama dengan 2. Okay. Itu je. Tapi soalan ada juga soalan gini tapi tak banyak. Okey. Yang kedua ia menggunakan perkataan laju menokok. Menokok maknanya bertambah, dia nak julak. Tengok. Okey, so hari ni pendedahan kepada term kat sini. Menokok bermaksud adalah A lebih besar daripada kosong. Kalau maksimum A sama dengan kosong. Okey, kalau laju menokok A lebih besar dari kosong. Okey, gitu. Okey. Okey. Okey, baru boleh proof. Okey. So, julak masa. Macam biasa, julak masa. Awak masuk je julak masa dia. Iaitu kat sini adalah, okey, dia kata apa? Iaitu A lebih besar daripada kosong. Dia menggunakan kataan menokok. Kalau menyusut lebih kecil okey. So 8 tolak 4T lebih besar daripada kosong. Okey, so T sama dengan apa? Balik simbol buat negatif Nampak tak? Tak nampak cikgu buat sesa. Okey, cikgu buat sesa. Ingat T yang kita nak cari ni tak boleh positif untuk julak. Okey, baik. Dia dua, sama ada balik simbol ataupun pindah. Kalau cikgu suka pindah lah. Pastikan positif. Maka T adalah T adalah 2. Okay, T adalah 2 kat sini. Okay, T adalah lebih kecil daripada 2. Nak buat gini pun boleh. Okay, atau nak buat gini pun boleh. T lebih kecil daripada 2. Dua-dua boleh. Ni atau.
Okey, dua-dua cikgu boleh terima. Okey, so asasnya cikgu dah habis dah ni. Okey, cikgu nak pergi ke advance ke. Advance ke. Okey, menentukan jumlah jarak. Jumlah jarak hari ni. Jumlah jarak yang dilalui oleh suatu zarah dalam suatu masa tertentu. Okey, cikgu nak suruh awak baca dulu latihan 8.2 dan cuba buat. Okey, cuba buat. Okey, 8.2. Okey, untuk jumlah jarak ni dia ada dua kaedah. Kalau sesaram, kalau sesaram memadai buat garis nombor. Kalau sesaram. Okey, memadai buat garis nombor. Okey, kalau sesaram. Okey, kalau halaju ataupun pencutam, seelok-eloknya buat apa? Buat graf. Tapi nak buat garis nombor boleh ke tak? Boleh kalau awak pandai baca dia. Okey, kita ambil awak senang. Untuk B tu. Okey, 2B iaitu jarak. Okey, untuk B tu kalau boleh. Okey, dia banyak kaedah sebenarnya. Okey, dia banyak kaedah. Okey, internet unstable tak Okey. Bagus internet yang kau tak stable ni. Okey, cuba buat dulu sekejap cuba buat. Faham 8.2 lah. Cikgu cakap seorang dah 8.2. Cuba buat. Boleh? Kita belajar kau lama kau detail sikit. Okey, kau lama kau detail sikit. Sebelum ni kita belajar direct je. Hari ni kita tengok jarak. Okey. Kita tengok jarak. Yang ni kita tengok jarak tu. Apa yang berlaku pada jarak dia sekiranya. Okey. Okey, lupa Ingat tak buku hot RM9 tu? Okey, kalau ada masa tolong buat. Okey, kalau ada masa tolong buat. Cikgu tak ada masa lagi nak apa? Nak buat kelas. Okey, nak buat kelas. Sebab sekarang ni cikgu fokus ke MIP. Okey, fokus kepada MIP. Manalah tahu okey, ada soalan masuk dalam peperiksaan ke apa ke, cikgu fokus MIP. Sebab cikgu fokus MIP yang pertamanya how to yang diberi oleh JPN. Okey, dia suruh kita buat yang pertamanya. Okey, yang keduanya soalan-soalannya pun bagi cikgu okey. Okey, bagi cikgu okey. Sebab macam soalan-soalan pra SPM. Okey, pattern SPM ada dalam tu. Okey, nanti kalau ada nanti lepas tu sebab cikgu adalah apa? Peperiksaan tengah tahun. Bila selesai peperiksaan tengah tahun ke ada masa ke kita buat soalan buku RM6. Okey, walau bagaimanapun buku RM6 tu kena buatlah dulu kena buat dulu. Okey, boleh? Boleh? Ke tidur lah? Kod A boleh tak kau? Kod A boleh dah. Okey. 1A ke? 1A. Okey, 1B? On the way. On the way. 1B tu buat dulu dia punya garis nombor. Okay, 1B tu buat dulu garis nombor. Itu dia. Tengok Syazah apa baca sekejap. Begini je.
Kalau nak beri soalan, memang banyak cikgu nak beri soalan. Masalahnya awak antara buat ke tak buat je. Kalau buat, Alhamdulillah. Kalau tak buat, tu masalahnya. Okay. Cikgu pun lama tak dapat orang yang bila cikgu beri soalan, terus buat dan siap. Siap pula, betul-betul pula tu. Tu yang cikgu nak. Okay, biasanya buat soalan tu, beri soalan, buku sekolah dah siap lagi. Okay, cuba buat. Okay, hari ni kita fokus ke buku teks dulu. Tengok. Okey, cikgu rasa masa dah cukup dah. Okey, kita cuba buat 8.2. Kita cuba buat. Yang pertamanya, tak perlu banyak-banyak nak baca. Okey, baca sepintas lalu. Yang ada penting tu sepintas lalu. Okey, sepanjang lalu dan satu. Okey. Yang nak tengoknya sasaran. Sasaran unitnya meter. Yang pertamanya. Okey, nanti dia saat. Okey, dia bagi equation. Melalui asalan. Maknanya bekas dia lalu dah. Lalu dah asalan kat sini. Melalui asalan. Dia lalu lah maknanya. Dia telah lalu asalan. Okey. Boleh. Okey. Maklumat yang kedua. Hitungkan jarak. Ni tabel. Bila soalan macam ni. Cikgu takut awak selalu bimbang. Bimbang salah kira lah. Jumlah jarak A dengan B ni syarat. Jumlah jarak antara 0 hingga 4. Jumlah jarak antara T3 hingga T6. Yang ini yang guna julak. Yang ini yang menggunakan ayat. Benarnya benda yang sama je benarnya ni. Okay, yang ini menggunakan apa? Menggunakan julak. Yang ini menggunakan ayat. Dia sama aja. Okey. Dia sama je benarnya. Cuma satu soalan menggunakan ketaksamaan ataupun julak. Satu lagi soalan menggunakan apa? Menggunakan ayat. Dua-dua adalah benda yang sama. Tapi apa? Okey. Tapi dia apa? Julak masa yang berbeza. Okey. Kalau cikgu lah dapat soalan ni. Tapi soalan kalau dalam periksa dia salah satu. Okey, salah satu. Okey, salah satu kat sini. Okey. Kalau cikgu kutuk soalan ni, cikgu suka buat macam kat atas ni. Buat apa ni? Buat graf. Okey, cikgu ajar 3 cara. Mula-mula buat jadual. Okey, lepas tu cikgu buat garis nombor. Cikgu buat jadual apa? Jadual sesaran melawan masa. Cikgu buat 3 cara ni. Dan satu lagi, cara formula. Cara formula. Okay, cara formula. Cara formula ni pastikan dia direction yang sama. Tu je. Cikgu ajar cara yang buku teks kat atas tu. Okay, buku teks kat atas tu. Okay, soalan 1. Okay, soalan 1 dia bagi apa? S sama dengan 4T kuasa 2 tambah dengan T. Biasanya orang kata, cikgu kalau buat cara kat atas ni lambat. Bukan masalah lambat cepat, masalahnya nak markah ni. Sebab cikgu tahu dah, estimate kemungkinan dalam periksa kita tak mahu nak jawab belaka. Kita nak jawab yang mana yang memberi markah kepada kita. Contohnya 16 soalan. Kita tak mahu jawab 16 soalan. Mungkin kita nak jawab 14 soalan saja. InsyaAllah dengan masa yang diberi cukup. Dengan masa yang diberi. Lain tu kat mana tu, dasar je. Okay.
So cara cikgu biasanya kalau cara cikgu ni semalam cikgu kaji baik guna cara penyelesaian kat atas tu. Okey, yang pertamanya cikgu buat T. Okey, lepas tu cikgu buat S. Okey, T dalam apa? T dalam saat, S dalam meter. Okey, cikgu bermula daripada kosong. Bila T kosong, S pun kosong. Masuk dalam ni lah. Okey, kalau T 1, 4 kali 1, okey, so kat sini akan dapat apa? 5S. Okey, biasanya orang tanya cikgu, sapati berapa? Buatlah T sapati 6. Sebab soalan dia sapati 6. Nak buat lebih sikit pun tak apa. T7 pun tak apa. Okey, katakan cikgu nak buat lebih sikit lah. Okey, apabila T2. Okey, berapa S dia? 18 tu. 18. Okay, S dia 18. Okay, bagus. Okay, sebab 2 kuasa 2, 4 dapat 16. 16 kali 2, 18. Okay. 16 tambah 2, 18. Okay, kalau T3. Gini, cikgu listkan awak bagi cikgu. Bagi cikgu tengok. Okay, ngatur ingat. Okay. Okay, 3 berapa? 4 berapa? Siapa dah dapat jawab? Buka je mic. 39 tu. Okay, 39 lagi. $68. Okay, 68 lagi. 105. Okay, 105. 150. 150. 203. 203. Okay, beres. Terima kasih. Okay. So, dapat. Okay, dapat. Ni katakan nak guna kaedah jadual. Okay, nak guna kaedah jadual. Buatlah jadual molek. Garis pakai pembaris. Jangan garis tak pakai pembaris. Okay, garis pakai pembaris. Ingat, benda yang boleh garis straight line ke apa ke, pakailah pembaris. Okay. Cikgu tak boleh pakai pembaris ni. Sebab apa? Tak ada pembaris dalam ni. Tapi orang kata dalam iPad ada lah. Tapi kena beli Apple lah. Kena pakai Apple lah. Apple tu nanti dulu. Okay. Baru cikgu nak jawab A. Katakan soalan A. Okay. Soalan A, kosong sehingga T. Okay, so cikgu boleh tulis kat sini jarak. Okay, kosong hingga T. Hingga T lah. Hingga apa? Hingga 4, sorry. So, kosong tambah 5 tambah 18. Okay, tambah 39 tambah dengan 68. Okay. Boleh? Boleh ke ni? Salah sebab apa cikgu kata salah? Sebab ia julak. Bukan julak. Jawapannya 68 direct dah. Kalau awak pandai, dia tak ada dia pusing balik. Kita ada S negatif. Semua S positif. Okey, kalau awak nak dapat dia, awak buat apa? Awak buat garis nombor. Okey, kita tengok garis nombor. Okey, kita tengok garis nombor. Awak patah balik tu baru kita tambah kan. Ni soalan ni bukan patah balik. Okey, katakan sini adalah kosong. Okey, kosong. Okey, ini adalah apa? 5. Apa? Ini adalah 18. Kalau orang dah baca atas ni ada masalah. Ini adalah apa? Ini adalah 39. Ini adalah 68. Ini adalah 105. Tengok, dia mana pusing ni. Benda ni dah U-turn lagi. Ini adalah 150. Ini adalah 203. So, T dia kat sini. T kat sini adalah T1. T2. Okay, T3. T4. T5. T6. Mana jadi gini ya? Okay. T7. Kalau kita tengok objek tu dah U-turn pun. Okay, start daripada sini. Dia pergi sini. Dia pergi sini.
Dia tak ada U-turn pun. Apa dah? Dia tak ada U-turn pun. Dia ke kanan je. Ke kanan belaka. Kalau tak ada U-turn, kalau nak jawab soalan ni, dia kata adalah kosong hingga, tengok kosong hingga T antara 4 T antara kosong hingga 4. So sampai 4 So jarak dia adalah 68. Okay, gitu je. Ambil direct je daripada jadual. Okay. Hak U-turn tu baru kita tambah. Okay, hak U-turn tu kita akan tambah. Okay. Contoh yang seterusnya. Dia nak antara apa? 3 hingga 6. Okay, 3 hingga 6. Okay, untuk B. Okay. T3 sehingga, tengok buat panah T6. Okay, dia nak jarak. Dia nak jarak. Okay, so T6 apa? 150. Dia nak jarak antara, dia nak jarak antara ni. Kalau kita tengok soalan ni, okay, dia nak jarak di antara apa? T3 hingga T6 ni. 150 hingga 39. So cara dia adalah 150 tolak dengan 39, dapatlah julat dia. Okay, so jarak kat sini, jarak kat sini adalah apa? 150 tolak dengan 39. So jarak di antara T3 dengan T6 hanya 111 meter sahaja. Okay. Okay, ni yang kata jadual. Okay. Ini adalah garis nombor. Okay. Allah, cikgu lupa segi. Sepatutnya ada segi tak? Iaitu apa? Graf. Okay, graf. Okay. Ni kalau nak buat dalam apa? Dalam menggunakan analisis berdasarkan jadual ataupun garis nombor. Okay, cikgu suka jadual dengan garis nombor sebab apa? Kita nak tahu kat mana dia U-turn. Rupanya objek ni tidak U-turn. Okay. Dan satu lagi, ada satu lagi cara. Cara ni adalah bila objek itu tidak U-turn. Tidak U-turn. Tidak U-turn. Okay, caranya adalah menggunakan formula. Formula kat sini adalah formula janjang sebenarnya. Okay. Atau dia ada dua kaedah. Kaedah yang kedua adalah S4 tolak dengan S0. Okay, ini kaedah yang kedua. Cikgu nak showkan mana kaedah yang kedua ni. Takut objek tu U-turn. Ni kalau objek ni dah U-turn boleh guna formula janjang. Okay, boleh guna kedua janjang kat sini. Okay, so bagaimana? Masuk je dalam equation yang diberi. Okay, equation dia duduk kat atas ni kalau tengok. Okay, iaitu 4 kuasa 2 tambah dengan 4 tutup kurungan. Okay, so begitu juga dengan ni. 0 kuasa 2 tambah dengan 0. Okay, yang ini awak tekan je kalkulator. Okay, kat sini awak akan dapat 68 sama ke lah. Okay, D pun gitu. Tapi pastikan objek tu tidak U-turn lah. Tidak U-turn maknanya dia dah balik ke kiri. Kalau objek tu dah U-turn boleh guna formula ni. Okay, guna formula ni. Tapi kalau cikgu guna ni lah sama. Okay, sebab kita tahu objek tu U-turn kedap. Okay. S3 lah, hingga S3 sini. Nak buat S5 lah. Okay, so macam biasalah kat sini masuk je nilai. Nilai apa? 4 darab dengan 6 kuasa 2. Okay, tambah dengan 6. Okay, tolak dengan apa kat sini? 3. Okay,
Iaitu 3 kuasa 2 tambah dengan 6. Okey, tambah dengan 6 ke? Tak, tambah dengan 3 kat sini. Okey, tambah dengan 3. Aku suka ingat soalan nombor 6 ni. Okey, tekan je kalkulator, dapat apa? 1, 1, 1. Okey, ada 2 lah kaedah. Ini all root source sebab kaedah yang berbeza, bukan kaedah yang sama. Okey, boleh nak guna kaedah yang kedua ni. Pastikan dia bergerak dalam satu arah sahaja. Boleh guna kaedah yang kedua. Okey. Okey. Soalan nombor B tu, nombor 2B tu. Okey. Nanti nombor 2B tu nak guna kaedah yang kedua ni boleh modulus. Sebab apa? Sasaran tidak boleh negatif. Okey, negatif itu hanya menunjukkan arah sahaja. Sasaran, okey. Untuk sasaran, kita hanya tengok nilai sahaja. Maknanya dalam fizik kita tahu kalau nilai negatif maknanya apa? Ke kiri kan. Tapi dalam matematik kita hanya moduluskan dia. Ingat, let's say lah awak dapat negatif 68, awak modulus dah semua sekali. Okay? Boleh. Sebab sasaran tidak boleh negatif. Kita hanya mahu tengok lihat sasaran tak. Sorry, jarak. Soalan ni jarak kat sini kan. Bukan sasaran, ni adalah jarak. Apa tulis S lah. Tulis jarak dah kat sini. Okay, jarak tidak boleh negatif. Okay, jarak tidak boleh negatif. Kalau sasaran negatif, tidak ada masalah. Okay, maaf, balik dah ni. Tengok S, ingat sasaran lalu. Sebenarnya jarak kat sini. Okay, siap A. Ada 2 kaedah dah. Bagi cikgu buat jadual garis nombor lah. Kalau tak faham lah. Kalau rasa advance sikit, buat kaedah yang kedua. Okey, yang seterusnya adalah T3 hingga T6. T3 hingga T6. Sorry. T3, T6 jawab dah ni. Okey, untuk soalan nombor 2 lah. Okey, maafkan soalan nombor 2. Maaf tu baca soalan yang sama ni. Okey, kepala ni tengok bola malam Okey, tengok soalan nombor 2. Okey, nombor 2 ni hati-hati sikit dengan soalan B tu. Okey, 2B. Allahuakbar. Okey, satu cara bergerak, bacalah guru baca. Okey, so unit yang kita kena tahu. Okey, sasaran adalah meter. Yang mana T adalah saat. Kena alert benda tu. Kena garis benda tu. Yang ketiganya adalah equation yang bagi S. Okey, dia bagi S. Okey. Zarah itu bergerak ke kanan. Tengok, ke kanan. Sehingga T3. Tengok situasi dia. Ni kena baca lah situasi dia. Mula-mula daripada asalam T3 ni sehingga T3. Kemudian bergerak menuju ke asalam balik. Nampak pergerakan dia daripada asalam pergi ke 3. Lepas tu dia U-turn balik. Dia U-turn balik. Okay, kalau senang kita buat gini lah. Kalau senang kita buat dah situasi dia. Okay, katakan kosong. Okay, katakan ni hitam ni objek. Okay. Ni adalah masa biasanya kat sini cikgu tulis apa? Sasaran, tapi ni cikgu tulis masa kat sini. Okay, T3. Okay, sampai kat sini apa? Dia U-turn balik. Dia U-turn sini. Dia U-turn. Gitu. Okay, itu maklumat yang kita nak. Okay, tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama dia nak 2 saat jumlah jarak Jarak tidak ada negatif. Jarak yang hanya ada positif. 2 saat yang pertama, 9 saat yang pertama. Yang ke B adalah saat yang ke-7. Okay, yang ke B adalah saat yang ke-7. Okay, saat yang ke-7 bermasuk kalau nak guna janjang S7 tolak dengan S6. Okay, kalau nak guna janjang. Okay, so biasanya cikgu suka buat jadual lah. Okay, buat jadual. So sampai berapa? Sampai 9 jadual cikgu. Okay, sampai 9 jadual cikgu. Okay, biar lambat asal dapat markah. Okay, kalau dah advance cerita lain. Okay, kalau dah pandai dah advance cerita lain. Okay, mula-mula ada T jadual kita. Yang keduanya ada S. Okay, T bermula daripada T kosong. T1.
Oh, sorry. Equation 3. Okey, equation apa yang kita ada kat sini? Okey, equation adalah S sama dengan 6T tolak T kuasa 2 tambah dengan 7. Yang ini cikgu nak suruh awak tolong kira. Sebab semalam cikgu dah kira semalam. Okey. Okey, jadual yang cikgu ada adalah, katakan awak T lah. Tinggal senang. Sebab T bermula daripada T kosong. Jangan buat T negatif. Ada pada tu dia buat T negatif. Jangan. T tak boleh negatif. Okay. S tidak ada masalah. Nak positif pun boleh, nak negatif pun boleh. Okey, kalau T kosong 7. Okey, awak kira 1, 2, tolong bagi cikgu apa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa 9? Okey, tolong bagi cikgu apabila T1 berapa? 13. Orang kira. Ramai-ramai kira pun lagi. Best. 12 ayok. 12 Okey, 12. T2? Tu 12. 2, 15. Okey, 2, 15. 3. Hari ni exercise tangan ni. T3 berapa? 16 ayok. 16. 16. Yang ni cikgu dah kira ke? Okey lagi? T4. 15 aku. 5. Ni 15. Okey, T5. 12. 12. T6. 7. T7. Kosong. T8. Negatif 9. T9. Negatif 20. Okey, terima kasih. Okey, tengok. Zarah tu mula-mula susunan menaik tu. 7, 12, 15, 16 tiba-tiba menyusu. Okey, lepas tu macam biasalah garis. Okey. Jarang soalan sampai 9. Biasanya sampai 6 je paling banyak. Okey, tapi tidak ada masalah. Okey. Sebab ni latihan tu. Okey, lepas tu buat apa? Buat garis nombor. Ingat garis nombor. Okey. Sebab cikgu takut awak tertukar. Garis nombor dipasi X adalah sesarang S. Okey, so ada negatif tak? So cikgu buat kosong duduk tengah lah. Kosong duduk tengah. Lepas tu apa? Sasaran dia 7. Okey. Ya, berat sebelah ni. Dia banyak ke sebelah kanan. Okay, kita check lah. So, dia banyak ke sebelah kanan, kita adjust sini. Tak apa, tanpa skala pun tidak ada masalah. Sebab kita nak tengok pergerakan dia. Okay, mula-mula kosong. Kosong, 7. Okay, mula-mula kosong Okay, lepas tu 7. Okay, lepas 7 apa yang berlaku? 12. Lepas 12, 15. Dah tak cukup dah pula. Okey, lepas 15 apa? Okey, lepas 15, 16. Okey, lepas tu dia patah balik. Okey, patahkan sini S. Dia patah balik. Lepas tu kosong, 12, 7, kosong, negatif 9. Uduhnya. Tak apalah, terimalah seadanya negatif 20. Okay, zarah ni cikgu buat warna hitam. Okey, zarah ni bermaksud apabila jarak dia 7, okey,
Apabila jarak dia 7, dia adalah T kosong. Okey, kat sini adalah apa? T1. Nampak? Okey, ini adalah T2. Okey, ini adalah T3. So, apa yang berlaku? Dia U-turn balik. Okey, dia U-turn di mana? T4 dia adalah 15. Okey, ini adalah T4. Kalau awak tengok objek ni daripada sini, tiba-tiba U-turn gini. U-turn ke sini. Itu U-turn. Okey, lepas T4, T apa? T5. Okey, T5. Lepas T5, 7 adalah T kosong. T kosong pula. Okey. Okay, S kosong. Sini. Okey, T5. Okey, sini adalah T6. Apa jawapannya? 12 T6. Salah tengok lah ni. T6. Okey, lepas tu bila sasaran kosong T7. Lepas T7 T8. Lepas T8 T9. Ya, senyap orang tanya, cikgu, ni kena buat ke dalam kertas skrip ni jawapan kita? Buatlah. Tapi buat dengan comel lah, Okey, lepas dapat jawab, baru jawab soalan. Okey, cikgu suka kaedah ni lah. Sebab kaedah ni, kalau analisis kaedah ni, mudah je nampak. Okey, gabungan dua. Okey, yang pertama dia ada 2 saat yang pertama. Dia nak jumlah saat, dia nak jumlah jarak. Okey, kalau 2 saat yang pertama, T2 lah. T2 ni ada masalah, kita ambil direct. Okey, kita ambil direct kat sini. Okey, dia nak jarak. Okey. Boleh tak? Berapa jarak dia? Sebab dia bukannya daripada kosong dia daripada 7 ni. Okey, so jarak dia, bagaimana nak kira jarak dia? 15 tolak 7 kau. Okey, 15 tolak dengan 7. Tu, 15 tolak dengan 7. So, dapat. Sebab apa 15 tolak 7? Sebab T2 ni, dia bukan bergerak daripada S kosong ni. Dia bergerak daripada S7. Okey, sasaran dia 7 semasa T dia kosong. So, cikgu guna pen merah lah kat sini. So, nampak. Soalan nak antara T2. Sini ke sini. Soalan nak sampai situ je. So, jarak sini ke sini, kalau awak tengok, dia tu 15 tolak 7 lah, dapat. Gitu je. Yang kedua. Okey, yang kedua kat sini, iaitu, dia kata apa? Yang kedua adalah T9. Dia nak jarak. Okey, T9. T9 duduk sini. Jauh T9 sampai sini. Okey. So, bagaimana nak kira T9 ni? Bagaimana nak kira jarak? Bagaimana nak kira dia? Siapa ada idea? Macam biasa je jarak ni kira ni. Okey, katakan cikgu ambil daripada 7. Ni tengok. 7 ke 2. Kalau awak boleh ke, ada dekat pelajar kira ni. 7 ke 2 dapat apa? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 tak? Jarak sini ke sini 5. Nampak tak? 12 hingga 15 jarak dia 3. Nampak? 15 hingga 1 jarak dia 1. Okay, 7 hingga 0 jarak dia 7. Ini jarak dia 9. Ini jarak dia berapa? 11. Okay. Nampak tak kat sini? Cikgu buat Cikgu kira antara segata.
Boleh? Okay, so bagaimana nak kira jarak? Boleh? Okay, jarak dia kita tambah belaka. Okay, 7 hingga 12, 5 jarak dia. Kita kira sesa. Ada pelajar tu kira sesa. Boleh? 12 hingga 15 apa? 3 jarak dia. Okay, lepas tu 15 ke berapa? 15 ke 16 berapa jarak dia? 1. Lepas tu dia balik-balik lah. 16 hingga 15, 1. 15 hingga 12, 3. Okay. 12 hingga 7, 5. Okay. 7 hingga ni 9 lah. Tambah je. Tambah je ke bulat tu. Okay, tengok 5, 3, 1, 1, 3, 5. Ni silap 7 sini. Okay, sini 7 tambah 9 tambah 11. So, kat sini dapat 45. Okay, 45. Okay. Ni cara yang pertama lah. Okay, ni cara yang pertama. Okay, cara yang pertama. Okay, katakan nak buat cara yang kedua. Pakai formula. Pakai formula pun boleh, tapi kena tahulah. Okay, kena tahu. Okay, katakan nak pakai formula kat sini. Nak pakai formula. Mana ni? Dia tak boleh pakai formula. Sebab apa cikgu kata tak boleh pakai formula kat sini? Sebab dia bukannya berasal daripada asalah. Tak boleh pakai formula lah. Kena kira sesa senang. Okay, kira satu-satu senang. Kira paling senang gini lah. Yang nak pakai formula adalah soalan apa? Jarak dalam meter yang dilalui dalam saat yang ke-7. Ni boleh pakai formula ni. Okay, yang ni boleh pakai. Saat ke-7 bermaksud apa? S7 tolak dengan S6 kalau nak pakai formula. Okay, yang ni tak boleh pakai formula. Yang ni kira satu-satu. Okay, untuk soalan B. Okay, tengok soalan B. Blur sikit lah sebab kita kena kira satu-satu. Okay, untuk soalan B. Tengok soalan B. Okay, tengok soalan B kat sini. Kalau awak baca soalan dia, dia kata apa? Jarak dalam meter yang dilalui dalam saat yang ke-7. Okay, saat yang ke-7, T7 lah. T7. Tu cikgu nak. Okay, cikgu nak bila dapat soalan, okay, bila dapat soalan macam ni, buat gambar rajah ni. Okay, buat gambar rajah ni. Okay, buat gambar rajah ni. Kalau kita baca, okay, kalau kita baca kat sini, okay, kat mana T7 kita? Ini soalan ni. Kosong. Okay, ya kosong. Ini adalah T7 lah. Okay, saat ke-7. Okay, saat yang ke-7 kan. T7 lah. So, T7 kita, kalau tengok kat sini, T7 kita kosong. Cikgu bulatkan yang warna merah ni. Okay, T7 kita kosong. Tapi soalan apa? Jarak. Okay. So, kosong. Ni kosong sini lah. Betul tak? Betul. Betul lah. So, jarak dia ni, tabel ni. 7 lah. Ni kalau nak guna jadual tu, cikgu kata senang. Ni, nampak tak? Cikgu tanda gini. Okay, T7 kita. So, jarak dia 7 je. So, kat sini adalah jarak dia 7 semasa
T adalah 7. Nampak? Nampak Nampak? Maknanya 7 je. Jarak yang dilalui 7 meter je. Ni kalau nak guna gambar rajah kat atas. Kalau nampak, tengok cikgu padang awak ni. Padang perkataan 7 jangan cikgu bulatkan ni. Nanti cikgu masuk balik. Sekarang ni T7 duduk sini, kosong. Awak kata kosong tak? So kosong hingga 7, jarak ni 7 lah. Ni. 7 sini. Nak tahu jarak je. Dia nak tahu jarak sahaja. Ni kalau guna kaedah apa? Kaedah garis nombor. Atau dia ada satu lagi kaedah. Kaedah apa? Kaedah formula. Iaitu untuk B, jarak sama dengan S7 tolak dengan S sebelum ni lah, 6. Buat masuk je dalam formula dia. Buat masuk je dalam formula ni. Formula asal ni. Tengok, bila awak masuk, awak akan dapat nilai negatif. Bila awak masuk, awak akan dapat nilai negatif. Tekan kat sini. Awak masuk nilai dia adalah 67. Tolak dengan 7 kuasa 2. Tambah dengan 7. Kurungan. Tolak dengan 6 darab 6. Tolak dengan 6 kuasa 2. Tambah dengan 7. Awak selesai kat sini, tiba-tiba awak dapat apa sini? Dapat negatif 7. Bila dapat negatif 7, awak kena moduluskannya. Modulus cikgu buat warna merah. Moduluskannya. Sebab jarak tidak boleh negatif. Sasaran boleh negatif. Jarak tidak boleh negatif. So kat sini dapat 7. So dia ada 2 lah kaedah. Ada 2. Dan ada satu lagi sebenarnya kaedah, iaitu kaedah menggunakan gambar rajah pun boleh. Gambar rajah apa? Gambar rajah graf. So cikgu ajar senang tu lah. Kalau cikgu guna ni lah. Awak fahami ni dulu. Faham ni dulu. So sebagai langkah kerja nanti, sebabkan tak faham soalan ni, cuba buat latihan formatif 81. Buat belaka. Sebab apa? Cikgu tengok semalam soalan formatif 81 ni, yang pertamanya dia suruh buat jadual. Lepas tu buat apa ni? Ini adalah apa? Graf. Lakarkan graf tu. Kalau boleh buatlah satu lagi adalah garis nombor. Untuk A ni buat jadual dengan garis nombor nanti. Yang kedua lakarkan graf. Yang ketiganya cari masa dalam saat apabila bot itu berada. Kalau masa ni maknanya apa? Bot itu berada semula di jeti. So S dia sama dengan kosong. Tu je. Sasaran, kalau nak cari T, guna sasaran je. Yang satu ni tidak ada masalah. Kita cuba cari yang ada jarak. Yang ada jarak. Yang ada jarak adalah soalan yang ke... Ni sasaran seketika ada masalah. Apa maksud sasaran seketika? Apa maksud sasaran seketika? Iaitu masa nak yang... uji masa tertentu. Masa tertentu. Masa dia adalah T0 dengan T10 sahaja masanya. Mana yang melibatkan T? Tak ada jarak kat sini. Sekejap Ini nombor 4, nombor 5. Mana soalan yang melibatkan jarak ni? Ada soalan melibatkan jarak ni. Soalan nombor 7. Hitungkan jarak. Buat cara tadi. Buat, mula-mula dia ajar apa? Dia ajar jadual tu. Bila buat jadual, awak buat apa? Garis nombor. Lepas tu baru dia ajar buat apa? Garis sasaran
Lakarkan gerah sasaran melawan masa. Okey, lakarkan gerah ni awak kena pandai kot sebab tajuk ni dah diberi penekanan sangat. Nanti tajuk yang ni memang wajib buat lah nanti. Okey, cuba nanti bosan-bosan nanti cuba buat soalan nombor 1 sampai soalan nombor 7. Okey. So cikgu rasa sampai ni saja. Okey, dan jangan lupa soalan buku nilam. Buku nilam cikgu tak tahu mana tengok balik dalam board nanti. Buat soalan buku nilam tu. Sebab cikgu baru ni cikgu dah study dah buku nilam tu. Dia sangat lebih apa? Lebih ni lebih asah lagi soalan buku nilam awak tu. Okey, lebih asah lagi soalan buku nilam. Okey, so cikgu rasa kita break sampai kat sini dulu. Okay, InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti. Boleh? Okey, dan yang kedua jangan lupa kelas kita pada Selasa malam Selasa malam indeks dengan log. Okey, indeks dengan log tolong buat dulu soalan buku MIP tu, interversi tu. Buat dulu. InsyaAllah kita akan bincang nanti. Okey, itu sajalah daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.